Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak murid ustazah semuanya? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat walafiat, di samping membantu keluarga berhari raya. Jadi kalau boleh janganlah lupa untuk mengulang kaji pelajaran. Jadi untuk tajuk akidah tahun 1, jadi kita sambung yang dulu, iaitu sekarang ni kita masuk tajuk rukun iman. Jadi apakah yang dimasukkan rukun iman? Cuba tengok. Rukun iman, iman tu maksudnya ialah yakin, yakin, percaya, percaya sepenuh hati. Ini bukan separuh percaya, separuh tak percaya, tidak. Dia sepenuh hati, 100% percaya. Iaitu saya ulang balik, iman itu berarti yakin, percaya. Jadi sebenarnya kita tengok sekarang ni berapa rukun iman. Kalau dibandingkan dengan rukun Islam, kalau rukun Islam yang kita dah belajar itu, rukun Islam ada 5 perkara. Sekarang rukun iman ada 6 perkara. Bezanya dari segi bilangan. Yang kedua perbezaannya, kalau rukun Islam dia merupakan amalan, dia merupakan praktikal. Praktikal kita, amalan kita. Tapi kalau rukun iman merupakan anutan, merupakan akidah, merupakan keyakinan, merupakan kepercayaan. Jadi kita tengok satu demi satu. Yang dikatakan rukun iman, pertama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena yakin 100% bahawa Allah tu wujud, Allah tu ada. Allah ada tak sama macam kita, manusia, makhluknya. Allah tidak bertempat dan tidak berpihak. Allah esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang layak dengan zat ketuhanannya. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Kita kena yakin, kita kena beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan makhluknya yang bernama malaikat. Malaikat ni tak sama macam makhluk yang lain. Tak sama dengan haiwan, tak sama dengan benda-benda beku seperti gunung, ganang, tumbuh-tumbuhan, tak sama juga dengan manusia. Sebab malaikat ni tidak berjantina. Tidak berjantina bermaksud tidak lelaki, tidak perempuan. Ada akal tapi tidak bernafsu, tak kahwin, tak beranak, tidak ada isteri, tidak ada suami. Nampak tu? Iaitu malaikat ni sebenarnya ramai, tapi kita wajib tahu. Yang kita wajib tahu cuma 10 malaikat seperti yang dicatatkan dalam Al-Quran. Kita akan perincikan kemudiannya nanti. Yang ketiga, beriman kepada kitab, kitab Allah. Jadi sebenarnya kita kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Jadi siapa rasul yang bertuah menerima kitab Allah untuk disampaikan ajarannya kepada umatnya, iaitu Nabi Musa AS, Nabi Daud AS, Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad SAW. Kita juga akan perincikan kemudian nanti. Saya akan terangkan secara ringkas dulu. Kitab yang diturunkan itu ialah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Dan kitab-kitab yang lain, yang 3 tu, Zabur, Taurat, Injil, semuanya telah pun dimansuhkan, telah dihapuskan pengajarannya. Tak layak, dah tak sesuai diamalkan sekarang ni. Dan yang kekal hingga hari kiamat, yang dijamin kekal hingga hari kiamat ialah kitab Al-Quran. Dan Al-Quran ini diturunkan bukan saja kepada umat Islam tetapi kepada seluruh manusia dan juga jin. Nampak tu, bukan kepada umat Nabi Muhammad saja, tidak. Seterusnya yang keenam ialah beriman, yang kelima beriman kepada hari kiamat. Jadi beriman kepada hari kiamat, dekat sini ada tersilapnya hati kiamat pula. Sebenarnya bukan hati, hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat, kita kena yakin satu hari Allah akan binasakan bumi ini. Allah akan hancurkan, akan binasakan, dan Allah akan jadikan bumi yang baru. Alam yang baru dinamakan alam akhirat. Ada sebab tertentu kenapa Allah jadikan alam akhirat. Di antaranya banyaklah hikmahnya, rahsianya. Di antaranya, kita hidup di dunia ni, Allah tak bagi lagi ganjaran. Orang yang buat baik, kadang-kadang Allah tak bagi lagi balasan. Jadi orang yang buat jahat, dia simpan, dia sembunyikan kejahatan dia, jadi belum dapat balasan. Jadi di antara tujuan Allah jadikan hari akhirat itu ialah untuk memberi pengajaran kepada orang yang berbuat baik dan orang memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat. Yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar, iaitu kita yakin bahawasanya apa sahaja yang menimpa kita, sama ada yang baik atau yang buruk, yang berupa nikmat ataupun yang berupa musibah,
Semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan perbuatan kita. Contoh, kita sakit perut kerana kita makan asam. Asam tu penyebab kita sakit perut, tapi yang menyebabkan yang menyebabkan sakit perut tu kepada kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ada belajar, ada pandai. Kenapa dia pandai? Sebab dia belajar. Jadi belajar tu penyebab sahaja, tapi yang menentukan kita pandai ataupun bodoh ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah rukun iman ada 6 perkara tadi. Kita teruskan lagi peranan rukun iman. Apa peranan rukun iman kepada kita sebagai manusia? Pertama, mengawal diri kita. Kalau kita tak beriman dengan rukun iman, kemungkinan kita akan melanggar larangan Allah, kita mencuri, merompak, berzina, minum arak dan sebagainya. Tapi dengan adanya kita yakin Allah tu ada, malaikat tu mengawasi setiap tindak tanduk kita, kita akan rasa takut, rasa gentar untuk melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kejahatan. Kedua, sebagai syarat amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Contohlah kita semayang, puasa, zakat, haji, tapi kita tak beriman dengan rukun iman. Tak beriman. Kita buat amalan rukun Islam, kita buat, tapi kita tak beriman dengan rukun iman. Jadi amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya rukun iman dengan rukun Islam perlu seiring. Nampak tu? Rukun iman perlu diyakini, perlu dipercayai, rukun Islam perlu diamalkan. Yang ketiga, menguatkan rohani kita. Maksudnya apa? Bila kita beriman dengan rukun iman ni, menguatkan kita punya dalaman kita, sahsiah kita, diri kita, perasaan kita. Kita tak mudah putus asa, tak mudah mengalah, tak mudah mengeluh, tak mudah berputus asa sekiranya Allah uji kita dengan berbagai-bagai ujian. Jadi maknanya kita tabah, kita berani, kita ingat Allah ada, dan Allah tempat kita mengadu, dan Allah tempat kita memohon pertolongan. Kemudian mendapat rahmat Allah. Kalau kita beriman dengan rukun iman yang 6 ini, insya-Allah kita akan dirahmati, akan diberkati dan akan direntahi olehnya. Kemudian kita akan rukun iman juga dapat membentuk akhlak kita supaya berakhlak dengan akhlak mulia. Dia hampir sama dengan yang pertama tadi. Kalau kita beriman, malaikat sentiasa mengawasi kita. Kita takut nak buat maksiat, nak mencuri, nak tidak ikhlas, nak menyorok, nak melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan. Kita sentiasa terasa malaikat akan mengawasi kita. Jadi mendorong kita melakukan perkara yang baik sahaja. Seterusnya, kita akan mendapat balasan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi apa dalil rukun iman ni sebenarnya? Kemungkinan ada orang dia tak percaya rukun iman ni wajib diimani kalau tak ada dalil. Dalilnya hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala akhbirni anil iman, qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Riwayat Imam Muslim. Maksudnya Sayyidina Umar ni bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Kabarkan aku tentang iman. Jadi baginda Rasulullah menjawab, iman itu ialah berpercaya kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kemudian iaitu hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadarnya, sama ada yang baik atau yang buruknya. Jadi maknanya itu dalil yang membuat kita wajib beriman dengan rukun iman. Jadi iman ni, rukun iman ni bukan dongeng, bukan perkara tahayul ke perkara yang karut ke, tidak. Ianya wajib diimani. Jadi hukum beriman kepada rukun iman, kita tengok apa hukum dia. Adakah harus saja ke, tak percaya boleh ke, macam mana? Kita tengok hukum beriman dengan rukun iman adalah wajib. Wajib bermakna mesti. Dibuat dapat pahala, ditinggal berdosa. Siapa yang wajib beriman ni? Semua orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, kecil besar semua kena beriman kepada rukun iman dan wajib menghayatinya, menghayati satu persatu tentang rukun iman. Kepentingan rukun iman. Kita tengok sekejap apakah yang dimasukkan, apakah kepentingan rukun iman ni. Dia wajib sesuatu yang wajib diimani, wajib diimani.
Dia merupakan dasar utama bagi umat Islam, bagi orang Islam. Sekiranya dasar ni satu foundation lah, satu asas. Kalau dia tak percaya, habis, binasa. Contoh kalau satu bangunan dia ada tiang reseri, kalau tiang reseri ni tak ada, bila-bila masa saja boleh ranap, boleh hancur, boleh binasa. Nampak tu, dia umpama dasar utama tiang reseri. Jadi kita kena beriman sepenuhnya dengan semua rukun iman, satu demi satu. Jadi itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini. Jadi saya rumuskan rukun iman ada berapa? Ada 6 perkara. Pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, beriman kepada para malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada para rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada. Qada yang baik dan buruknya semuanya datang daripada Allah, semuanya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.